Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Grup 17 akan membentangkan tentang dasar pendidikan antara tahun 1946 hingga tahun 1956. Terdapat beberapa dasar pendidikan. Yang pertama ialah Laporan Cheeseman 1946. Yang kedua, Jawatan Kuasa Khas Sounder 1947. Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum 1949. Seterusnya, Laporan Barnes 1950. Laporan Fenway 1951, Ordinan Pelajaran 1952 dan yang terakhir ialah Laporan Razak 1956. Dasar pendidikan yang pertama ialah Laporan Cheeseman 1946. Tujuan laporan ini ialah untuk menyatukan komuniti etnik yang berbeza. Terdapat beberapa cadangan dalam laporan ini. Yang pertama ialah peruntukan pendidikan peringkat rendah secara percuma. Penggunaan bahasa ibunda masing-masing dibenarkan. Pendidikan Inggeris didedahkan pada peringkat rendah. Pelajar yang berkelayakan dapat meneruskan pelajaran ke peringkat menengah. Golongan wanita diberikan peluang pendidikan yang sama. Halangan untuk laporan ini ialah bahasa perantaraan dan jangka masa perubahan yang panjang. Etnik Cina meminta untuk diberi peluang yang sama, iaitu semua orang perlu diberi peluang yang sama, iaitu secara percuma memasuki sekolah Inggeris sama ada di peringkat rendah atau menengah. Dasar ini tidak dapat dilaksanakan kerana kekurangan tenaga pengajar di sekolah Inggeris dan ketiadaan kuasa untuk melaksanakan dasar ini. Seterusnya saya akan memberikan kepada rakan saya yang lain. Seterusnya ialah Jawatan Kuasa Khas Sounder 1947 yang dibentuk oleh Kerajaan Pendidikan British untuk merangka pendidikan tahap universiti di Tanah Melayu. Cadangan yang diusulkan oleh jawatan kuasa ini ialah menyatukan komuniti etnik melalui penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Namun, terdapat halangan yang diterima. Komuniti bukan Melayu bimbang akan menggugat bahasa ibunda masing-masing, iaitu komuniti Cina bimbang kedudukan mereka akan tergugat di peringkat tinggi jika bahasa Melayu diberi penekanan. Komuniti India pula mementingkan bahasa Hindi atau bahasa Tamil untuk diketengahkan ke Jabatan Pengajian India. Manakala, komuniti Melayu bercanggah pendapat antara satu sama lain antara Melayu tradisional dan Melayu berpendidikan Inggeris. Kedua komuniti bukan Melayu mengusulkan agar bahasa dan sistem nilai budaya mereka terus dilindungi. Beralih pula kepada Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum 1949, terdapat 4 cadangan yang diketengahkan oleh Jawatan Kuasa Hubungan Antara Kaum, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris wajib diajar di sekolah rendah. Kedua, sekolah kebangsaan ditubuhkan untuk menyatukan semua kaum. Ketiga, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar. Keempat, bahasa ibunda masing-masing diajar. Namun, halangan yang dihadapi oleh usul ini ialah setiap komuniti etnik mempertahankan sistem pendidikan vernacular, iaitu sistem pendidikan berorientasikan kaum. Mereka ingin terus mempertahankan sistem pendidikan yang diwarisi. Laporan Barnes 1950 bertujuan untuk menyemak kedudukan pendidikan orang Melayu. Antara cadangan yang diberikan pada peringkat rendah ialah pendidikan percuma di sekolah rendah selama 6 tahun, sekolah vernacular dibubarkan dan diganti dengan sekolah kebangsaan, manakala bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Pada peringkat menengah pula, bahasa Inggeris digunakan sebagai bahasa pengantar. Halangan yang dihadapi datang daripada 3 kaum, iaitu kaum Melayu, Cina dan India. Kaum Melayu membantah kerana kedudukan bahasa Melayu tidak diberi kedudukan yang wajar. Bagi Cina pula, sekolah kebangsaan dianggap seolah-olah mengancam kebudayaan dan bahasa Cina yang dibanggakan. Kaum India menentang kerana permintaan mereka supaya kedudukan sekolah Tamil dikaji telah ditolak oleh kerajaan. Seterusnya, Laporan Fenway 1951 ditubuhkan untuk mengkaji semula laporan Barnes serta melayan kehendak masyarakat Cina. Ekoran bantahan mereka terhadap laporan tersebut. Cadangan-cadangan yang diberikan adalah sekolah Cina patut dikekalkan dan sukatan pelajaran hendaklah mengikut negara China. Ini bermakna mereka tidak mahu mengikut sukatan pelajaran Tanah Melayu kerana tidak mahu berlaku penghafisan budaya dan adat bangsa orang Cina. Selain itu, sekolah vernacular dibenarkan berfungsi dan menggunakan 3 bahasa, iaitu bahasa Melayu, Mandarin dan Tamil. Sekolah aliran jenis kebangsaan Inggeris juga harus dikekalkan dan sekolah vocational pula diperkembangkan. Namun begitu, UMNO menolak cadangan ini kerana ia tidak menentukan orang Melayu. Seterusnya, Ordinan Pelajaran 1952. Pihak Inggeris telah menyatukan laporan Barnes dan laporan Fenway untuk dijadikan ordinan pelajaran.
Antara cadangan dalam Ordinan Pelajaran 1952 ialah penubuhan 2 jenis sekolah yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Bahasa Cina dan bahasa Tamil boleh diajar jika terdapat 15 orang murid di dalam bilik darjah. Dan sekolah Cina dan Tamil tidak diterima sebagai sistem pelajaran kebangsaan. Halangan dalam Ordinan Pelajaran 1952 ialah kekurangan kewangan bagi pembiayaan rancangan, kekurangan guru terlatih dan tentangan dari komuniti bukan Melayu kerana mereka mahukan bahasa ibunda mereka sendiri digunakan sebagai bahasa pengantar. Dan akhir sekali, Laporan Razak 1956. Laporan ini diwujudkan untuk membina sistem pelajaran yang sama bagi semua sekolah di Tanah Melayu. Antara cadangan dalam Laporan Razak 1956 ialah bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar utama. Bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris diwajibkan di semua sekolah menengah dan rendah. Sukatan pelajaran yang sama, sekolah rendah ditukar kepada sekolah kebangsaan, penubuhan 1 jenis sekolah menengah yang terbuka kepada semua bangsa dan menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Semua guru diletakkan di bawah satu perkhidmatan profesional dan jemaah nazir persekutuan ditubuhkan. Halangan dalam Laporan Razak 1956 pula ialah tentangan daripada orang Melayu kerana tiada ketegasan melaksanakan bahasa kebangsaan dan masyarakat Cina merasakan pendidikan bahasa Cina diabaikan. Laporan Razak melambangkan Tanah Melayu telah melaksanakan dasar bertolak ansur, dasar perpaduan kaum, dasar demokrasi dan dasar kesejahteraan. Laporan Razak telah menjadi asas perkembangan pendidikan di Malaysia selanjutnya. Kesimpulannya, pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam membangunkan negara kerana ia telah dititik beratkan sejak zaman sebelum kemerdekaan lagi. Selain itu juga, segala cabaran dan halangan yang diperoleh hendaklah diteliti dan dikaji sebaik mungkin bagi memastikan dasar pendidikan yang sedia ada terus maju dan berkembang pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.